Sebelum terbit matahari di sebelah barat, matahari akan menghilangkan dirinya selama 3 hari. Ini juga ada satu hadis yang sahih. Kemana matahari itu pergi, sekejap lagi kita beritahu. Manusia semua akan bangun pagi, satu pagi. Ini kita pakat beringat, kita belajar. Kita dah ada maklumat ni, alhamdulillah. Kita pakat ingatkan anak-anak, saudara mara kita dan sebagainya. Allah pilih kita malam ni untuk datang dan mendengar ilmu ini. Hadis Nabi yang jumlahnya ratusan ribu, yang banyak rahsia yang kita belum mendengar. Kata Rasulullah, apabila kalian bangun pada pagi itu, macam biasa kita solat subuh masih gelap. Selalunya jam 7 sudah cerah. Jam 7 sudah cerah. Tetapi pada hari itu kita akan melihat jam 7, 8 pagi, 9 pagi, suasananya begini. Yang macam tuan-tuan tengok ni. Kita pun tengok, ini sudah jam 9. Jadi kita pun tengok ke langit, oh mungkin nak hujan kot. Kan orang kita begitulah, kalau gelap ni maksudnya gelap terlampau tu nak hujan. Kita pun tengok, oh nak hujan. Masa berlalu, pukul 10, pukul 11, kita tengok masih gelap. Ini bukan hujan ni. Tidak ada awan yang gelap, tidak, ini bukan hujan. Maka ketika itu kita tahu, boleh jadi ini adalah tanda yang disebut oleh Rasulullah. Boleh jadi. Kita pun tunggu lagi. Selepas pukul 1, suasana masih gelap. Tok Bilal datang masjid apa semua, nak azan ke tidak ni? 12.30 dah masuk waktu. 12.30 kan Zuhur. 12.30 sudah masuk waktu, tapi masih gelap. Azan. Wahai Bilal yang belajar ilmu hadis tentang kiamat, azan. Seperti biasa. Kita pun solat macam biasa walaupun gelap. Manusia ketika itu sudah pun berkumpul di banyak tempat. Masing-masing tanya, pukul 3 petang, pukul 4 petang, ni apa yang berlaku ni? Masing-masing menunggu berita daripada TV dan sebagainya. Maka kita akan tengok dalam berita sebagainya, fenomena alam yang tiada huraian. Sekarang ini pun Allah sudah tunjukkan banyak fenomena alam yang tidak boleh dirungkai oleh sains dan ilmu. Kemudian tuan-tuan, kita pun akan tengok manusia sudah mula berbincang di masjid, orang dah mula riuh. Suasana dah jadi berbincang sebagainya. Kita tunggu esok. Keesokan harinya, malam tu semua tidur. Orang tidur. Keesokan harinya semua bangun. Hari yang kedua orang lebih ramai melihat. Lebih ramai yang menunggu. Tetapi yang bangun lewat jugalah. Yang tak sembahyang subuh, tak sembahyang subuh, macam biasalah. Dia tengok apa ke, dia tak heran. Bila manusia akan insaf, sekejap lagi saya akan sebut. Hari kedua bila kita bangun, manusia semua pakat tengok. Jam 7, jam 8, suasana gelap seperti ini. Ketika itu, yakinlah kita dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dalam masa sehari ataupun 2, matahari akan terbit daripada sebelah sini. Hebahkanlah kepada adik-beradik kita, saudara mara kita, bagi tahu. Mereka yang jahil, yang tak tahu apa-apa tuan-tuan, yang tak hadir dalam majlis-majlis ilmu yang begini, bagi tahu kepada saudara mara kita. Kita semua ni wakil pada ahli keluarga kita. Apabila hari kedua kita pun tengok masih gelap sampai jam 10, sampai jam 11. Gelapnya adalah begini. Gelapnya adalah seperti gelap malam yang matahari tidak keluar. Ketika itu matahari beredar ke tempat lain. Kata Nabi, gelap itu sama ada 2 atau 3 hari. Bukan 3 hari confirm, 2 atau, sebab ada 2 pendapat, ada 2 hadis. 2 atau 3 hari. Tuan-tuan jangan bila hari kedua tuan-tuan kata, oh tak apa, ada sehari lagi kan, esoklah beritahu. Oh jangan tunggu 3 hari. Bila dah masuk 1 hari gelap sepanjang hari itu, baru nak masuk hari yang kedua, terus lakukan tindakan yang segera, tindakan yang paling segera. Kerana ada hadis Nabi kata 2 hari saja gelap, hari ketiga naik matahari. Tuan-tuan, kita pun bangun pada hari yang keempat.
kalau kita ambil pendapat hadis yang mengatakan bahawa 3 hari gelap itu, kita pun bangun pada hari yang keempat, seluruh manusia bangkit pada ketika itu dan mendapati inna syamsa qad tala'at minal gharbi. Nabi kata seluruh penduduk bumi ini akan melihat matahari itu terbit daripada sebelah barat. Macam mana Ustaz? Matahari kan berbeza terbitnya. Di sini jam 7, kemudian baru di tempat lain. Ini kuasa Allah. Kerana hadis Nabi SAW bagi tahu, Nabi kata apabila matahari terbit di sebelah barat, orang ramai akan menjerit. Itu dia, matahari sedang terbit di sebelah barat. Kata Rasulullah, amanu ajma'un, semua beriman ketika itu. Seluruh penduduk bumi ketika itu beriman kepada Allah, baru mereka yakin inilah kuasa Allah. Dan ketika itu iman tidak lagi boleh diguna pakai, kerana apabila terbit matahari di sebelah barat, itu bermaksud Allah telah pun menutup pintu taubat selama-lamanya. Kesemua orang berlari ke kanan ke kiri, suasana jadi tidak terkawal. Ada yang balik ke rumah menyarungkan tudungnya, baru menutup aurat. Ada yang berlari ke masjid, terus mengambil wuduk dan terus solat, tetapi solat itu tidak boleh dipakai lagi. Yang bertaubat baru nak tutup aurat, ketika itu tutup auratnya tidak diterima lagi, habis. Kata Rasulullah, ada yang sedang memerah susu kambing ataupun lembunya, dia meninggalkan perahan itu serta-merta. Ada yang sedang meletakkan bata pada binaannya, dia meninggalkan letak bata itu serta-merta. Ada yang ketika itu sedang berjual beli, dan ketika itu juga dia melepaskan duit dan barangnya, kata Nabi. Ini Nabi buat contoh. Mereka balik ke rumah, mengambil emas masing-masing. Nabi sebutkan dalam hadis itu az-zahabul ahmar, emas merah. Ambil emas merah, mencari orang-orang miskin. Ketika itu berlari ke rumah orang miskin, lalu diletakkan di depan rumah orang miskin, diketuk pintu. Makcik ambillah semua emas ni, saya sedekah fisabilillah, ini sedekah saya. Makcik itu kata, halla kana bil ams, alangkah baiknya kalau sedekah ini semalam kamu berikan kepada saya, ia masih bermanfaat. Kenapa hari ini sudah tak manfaat? Kerana matahari sudah naik di sebelah sini. Tuan-tuan, beramallah sebelum matahari terbit dari sebelah barat. Beramallah sebelum terbit matahari.